Paparan dari negeri di bawah Bahayu, sesi persekolahan 2024 di Sabah berjalan lancar. Perinciannya langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Baik Sahih, seramai 540,891 murid di negeri ini memulakan sesi persekolahan 2024 pagi tadi. Mereka terdiri 319,578 murid sekolah rendah dan 216,405 murid sekolah menengah. Murid-murid sekolah rendah kelihatan teruja memulakan sesi persekolahan masing-masing. Tinjauan RTM di SK Pulau Gaya mendapati sesi persekolahan berjalan lancar dengan murid-murid bergerak secara teratur. Murid-murid nyata teruja dengan pembelajaran tidak formal yang dijalankan sepanjang minggu ini, termasuk bagi pelajar tingkatan 1 di SMK Likas. Murid-murid tingkatan 1 sudah tentulah mereka memerlukan satu suasana yang membolehkan mereka mengenali antara satu sama lain dan juga mengenali guru-guru mereka. Kita berharap supaya pada minggu pertama ini dari segi mental anak-anak murid khususnya yang baru menjajakan kaki ke SMK Likas ini akan dapat merasakan bahwa mereka merupakan sebahagian daripada keluarga besar SMK Likas. Sementara itu, sejumlah 43,508 guru ditempatkan di Sabah setakat ini. Bilangan itu mencukupi bagi menampung keperluan 1,298 buah sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Alhamdulillah, kita telah pun mendapat bekalan guru pada 7 hari bulan Mac yang lepas telah melaporkan diri berjumlah 212 orang dan insya Allah pada bulan April ini nanti kita akan menerima satu lagi kumpulan guru untuk memenuhi keperluan di sekolah-sekolah yang amat memerlukan. Datuk Raisin ditemui RTM dalam program Selamat Kembali ke Sekolah Murid-Murid di SMK Likas. Beliau menjelaskan bilangan kekosongan guru di negeri ini hanya sekitar 500 orang dan akan diisi mengikut keperluan. Usaha memastikan lebih ramai anak Sabah berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, kerajaan negeri telah menambah dana beasiswa daripada hanya 50 juta ringgit setahun kepada 101 juta ringgit setahun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata kerajaan negeri juga menyediakan pelbagai program bantuan pendidikan murid sekolah bagi mengurangkan beban kewangan keluarga miskin dan golongan B40. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pelancaran Program We Help Jabatan Pendidikan Negeri, Majlis Penyerahan Bantuan Cermin Mata, beg sekolah murid dan cek curah Jabatan Pendidikan Negeri di Dewan Terbuka SMK Badin Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Eksekutif Enterprise Corporation Sdn Bhd, Datuk Jasni Daya. Menurut Datuk Haji G, antara bantuan yang disediakan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT, bantuan ihsan komputer, bantuan PIBG, bantuan tunai peperiksaan, anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah dan bantuan ihsan sekolah Sabah Bisbah. Bantuan persekolahan RM500,000 sumbangan Pusat Zakat Sabah bagi membantu 1,700 anak-anak asnaf di negeri ini sedikit sebanyak mengurangkan beban ibu bapa dan penjaga. Pelajar terlibat menerima RM300 seorang. Fasa pertama yang dilaksanakan oleh bagian zakat dan fitrah MOES yang menyantuni 6 bahagian. Lebih 1,000 orang anak-anak asnaf yang akan menerima bantuan dan telah menerima dengan belanja lebih kurang RM500,000. Bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Esko Agama Islam Sabah menjelaskan, selain sumbangan tunai, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS juga berusaha mencari kaedah terbaik memastikan anak-anak asnaf mampu berdikari. Sementara itu, Timbalan Yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, peruntukan di bawah program Kembali ke Sekolah itu bertujuan menterjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mahu anak-anak asnaf menuntut ilmu dengan sempurna. Duit ni duit zakat, duit ni duit berkat. Jadi segala pembelian diorang hari ini semuanya berkat yang akan memimpin anak-anak ini menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Imam kampung yang bagi Sengarai untuk terpilih. Dan memang rasa gembira mengurangkan beban saya juga. Memang bagus. Ya, makasihlah yang pembayar zakat. Terima kasihlah bagi bantuan ni.
itulah, makasih banyak-banyak dapat meringankan beban saya lah. Sebagai ibu tunggal juga lah. Baguslah sebab kita dapat membantu orang-orang yang susah, macam menimpa musibah begitu. Jadi macam baguslah dapat menolong orang yang susah-susah begitu. So kita perlulah membayar zakat bagi yang mampu kan. Pejabat Parlimen Papar menyediakan tangki air statik di kawasan Bazar Ramadan yang kini berhadapan isu kekangan bekalan air. Usaha itu bagi mengurangkan masalah penjajah sepanjang bulan Ramadan yang bermula esok. Solusi serta-merta adalah untuk kita membuat penghantaran bekalan air harian. Bukan hanya kita bergantung kepada jabatan air, tetapi pejabat ahli Parlimen Papar, pejabat Adun Kawang, pejabat Adun Limbahau, UPPM Pantai Manis. Dato' Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Taraf Hidup berkata, isu bekalan air di daerah ini tidak dapat diselesaikan sekelip mata. Justru inisiatif jangka pendek seperti penyediaan tangki dan agihan bekalan air diharap dapat mengurangkan masalah penduduk. Lebih 50,000 penduduk Papar berhadapan isu bekalan air susulan loji rawatan air Limbahau tidak dapat beroperasi selama lebih 20 hari. Kemarau berpanjangan menyebabkan air laut masuk ke dalam sungai sehingga tahap kemasinan di kawasan permukaan Mukasau. Kementerian Belia dan Sukan mengalu-alukan usaha menaik taraf kawasan terbiar menjadikannya fasiliti sukan yang diperlukan oleh komuniti setempat. Antara yang menarik perhatian, kolam renang di Sandakan yang terbiar selama 15 tahun kini menjadi taman papan selaju pertama di daerah berkenaan. Proses menaik taraf ini telah mengambil kira suara golongan belia. Skaters telah memberikan semua cadangan dan mereka menjalani proses ini bersama ahli parlimen mereka sehingga apa yang mereka dapat sekarang adalah kemudahan asas. Hana menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Sandakan Skate Park di Ujana, Elopura. Katanya sukan papan selaju telah diwartakan hujung tahun lalu sebagai antara aktiviti untuk belia menggarap bakat masing-masing. Justru Hana berkata Sandakan Skate Park juga akan dijadikan lokasi penganjuran program rakan muda bagi daerah Sandakan. Sementara itu, ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong berkata kawasan ini yang mula beroperasi 1 Mac lalu turut menjadi pusat riadah penduduk sekitar. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahih. Baik, Jam, terima kasih.